أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله Amma ba'du. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah dan mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak, yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat dan seterusnya ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain dengan berkat kesyukuran. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-192 mengenai kata-kata Syekh Ibn Atha, rubbama ruzikal karamata man lam takmul lahu al-istiqamah. Maksudnya, ada kalanya diberi rizki kekeramatan, yakni keistimewaan, kejadian luar biasa, seseorang yang belum sempurna istiqamahnya. Jadi Syekh Ibn Atha nak menjelaskan kepada kita kejadian aneh yang disebut sebagai karamah atau kekeramatan itu kadang-kadang berlaku kepada orang yang belum betul-betul istiqamah zahir dan batinnya. Dengan erti perjalanan kerohanian jiwanya itu, hati dia, amalan dia itu belum betul-betul mencapai tahap istiqamah. Istiqamah dengan arti teguh, mantap teguh, kukuh, keyakinan tauhid, makrifat hatinya dan amalan solehnya itu teguh. Kadang-kadang orang yang belum sampai ke situ juga dikurniakan perkara-perkara yang aneh, yang luar biasa. Jadi antara pedoman yang dapat kita lihat, yang dapat kita ambil daripada kata-kata Syekh Ibn Atha ini ialah antaranya bahawa kekeramatan ini, yakni perkara yang aneh, yang pelik, yang luar biasa ni tidak boleh dijadikan ukuran untuk mengukur tahap kesolehan dan kewalian seseorang itu. Dia adalah tanda kemuliaan, itu tidak dinafikan. Bila Allah Ta'ala nak memuliakan seseorang itu, antaranya maka dizahirkanlah pada orang itu kejadian-kejadian yang aneh, yang luar biasa, yang semua itu tertakluk dengan kudrat dan iradatnya, juga telah ditentukan oleh takdirnya, cuma berlaku atas orang tu. Maka itu caranya Allah Ta'ala nak memuliakan dia, sehingga manusia melihat kejadian-kejadian yang aneh berlaku pada orang ini sebagai satu keistimewaan untuk dia. Jadi itu cara Allah Ta'ala nak memuliakan. Jadi
terjadinya perkara yang aneh ni, kekeramatan ini memang tidak dinafikan suatu kemuliaan yang diberikan Allah pada dasarnya lah. Cuma tidak boleh dijadikan itu sebagai ukuran kepada kewalian. Dengan erti, kalau kita nak kenal seorang wali itu, semesti berlaku perkara-perkara yang aneh. Itu salah. Tanggapan yang salah. Ataupun kita nak ukur tahap ketinggian kewalian seseorang tu, tengok banyak mana keramat dia tu. Jadi itu juga ukuran yang salah. Jadi kalau kita nak menjadikan perkara-perkara yang aneh, yang pelik, yang luar biasa untuk mensabitkan kewalian seseorang, itu satu yang salah. Demikian juga kita nak menjadikan hal-hal yang aneh ni, tengok banyak ke kurang, sebagai ukuran kita nak ukur tahap ketakwaan dan kewalian dia tu. Itu juga silap. Juga silap. Jadi dua perkara yang perlu kita imbangi. Satunya, kejadian yang aneh luar biasa ni yang dinamakan karamah atau keramat, itu memang Allah Ta'ala nak memuliakan seseorang. Tapi tidak boleh dijadikan ukuran untuk menentukan kewalian dan ketinggian tahap kewaliannya itu di sisi Allah. Itu pedoman yang perlu kita faham. Baik, dulu pada kuliah yang lalu sudah pun dinyatakan tentang beberapa istilah yang berkait dengan mukjizat, irhas, karamah, sihir dan istidraj. Dan panduan umum yang kita nak beza, mana karamah atau ma'unah, mana karamah, mana istidraj dan sihir. Tanda-tanda umum dia, tengok, bukan kejadian itu, tapi kepada siapa dia berlaku. Kejadian yang aneh itu, kita nak tentukan dia ni keramat ke, ataupun sebagai tipu daya ke, kena tengok kepada siapa kejadian itu berlaku. Itulah landasan atau ukuran yang kita boleh guna. Sekiranya dia berlaku kepada orang yang sahih iman dia, teguh dan yakin makrifatnya tu, mendalam makrifatnya tu, soleh amalan dia, baik akhlaknya tu, maka tinggilah harapannya apa yang berlaku itu adalah keramat. Tapi sekiranya dia berlaku kepada orang yang iman dia pun tak jelas mana, tauhid makrifat dia tu pun tergelang timbul, kemudian amalan-amalan dia tidak istiqamah, banyak bercampur hal-hal yang bukan-bukan, akhlaknya pun tidaklah baik dan sebagainya, maka tinggilah dugaan kita bahawa yang berlaku itu adalah sihir ataupun istidraj. Itu ukuran. Baik, itu ukuran kasar. Napih kasar. Teh ni kadang-kadang kita nak napih, guna napih kasar, kadang-kadang hak halus tu terlepas lagi. Jadi kena cari napih hak halus sikit. Hak kasar tu, abuk-abuk kasar terlepas lah. Maksudnya kita boleh membezakan lah secara kasarnya. Tapi kalau mata napih kita tu kasar sikit, kadang-kadang hak halus-halus ni terlepas, hak sama-sama. Maka ulama tasawuf telah memberikan pedoman lain, cara kita nak ukur, nak kenal mana keramat atau karamah, mana istidraj, mana tipu daya. Maka antara ukuran yang mereka sebut tu, pertama sekali tengok ada tak ciri-ciri ni. Yang pertama sekali, istihqaq. Istihqaq ini dengan erti merasa layak. Merasa layak kejadian itu berlaku pada diri dia. Sekiranya ada tanda-tanda ini pada diri seseorang, yang berlaku itu kemungkinan besar adalah sihir dan istidraj. Istihqaq macam mana? Dia rasa dia dapat kejadian yang aneh ni kerana memang dia layak dapat. Padang dengan amalan dia, padang dengan kebaikan dia buat. Jadi apa yang berlaku tu dia rasa memang dia layak dapat benda tu. Jadi sekiranya kita dapat mengecam tanda-tanda ni, hendaklah kita berhati-hati, jaga-jaga. Itu tanda tipu daya, tanda istidraj, tanda sihir atau istidraj. Adapun golongan salihin dan aulia ni, bila berlaku kejadian yang aneh luar biasa pada mereka ni, mereka tidak merasa mereka ni berhak untuk terima benda tu. Mereka merasakan itu semata-mata anugerah, semata-mata kurnia Allah Subhanahu Wa Taala ke dia.
Dia rasa diri dia itu tidak ada kelayakan. Sekalipun kita menilai dia sebagai orang yang sangat soleh, orang yang sangat takwa, orang yang sangat mulia akhlaknya, itu nilaian orang, tapi dia sendiri rasa tak ada apa-apa. Dia fana keakuan dirinya tu, hilang keakuan dirinya tu, sehingga dia rasa dia tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa kelayakan. Jadi apa yang berlaku atas diri dia tu betul-betul dia rasa kurnia Allah kepadanya. Itu tanda kesolehan. Tengok ada dak alamat-alamat. Yang kedua, al-unsu bihi. Al-unsu bihi ni rasa sedap, rasa suka, rasa mesra dengan perkara-perkara yang aneh ni. Yang ni antara tanda apa yang berlaku yang pelik itu tu merupakan tipu daya. Antara tandanya kalau kita tengok benda ni ada pada orang tu, itu kemungkinan besar tipu daya, istidraj. Iaitu apa benda? Dia rasa sedap dengan benda yang aneh ni. Rasa suka, rasa cenderung hati, gembira hati, rasa nak lagi. Dia rasa nak lagi, dia rasa suka, terikat hati dia dengan perkara yang aneh tu. Sehingga dia sentiasa mengharap-harapkan berlaku banyak perkara yang aneh pada dia ni. Dan kalau tak berlaku, mungkin dia rasa lemah semangat sikit. Dia rasa sedih, rasa lemah semangat dan sebagainya. Jadi, tautan hati dia ni dengan kejadian aneh tu tinggi. Dia senang dan gembira bila berlaku benda tu. Bila tak berlaku, dia rasa duka cita, lemah semangat. Kalau kita tengok alamat ni ada pada seseorang tu, maka itu alamat bahawa apa yang berlaku tu kemungkinan besar adalah tipu daya, istidraj. Yang ketiga, iaitu ada pun orang yang soleh, kita buat bandingan. Ada pun orang yang soleh, orang yang bertakwa, golongan aulia, para wali, orang yang muttaqin ni, bila berlaku kejadian aneh pada mereka ni, mereka ada sikap merasa bimbang. Bimbang. Kita rasa bangga. Jadi sekiranya kejadian yang aneh ni berlaku pada seseorang, ada tanda-tanda dia rasa bangga, dia rasa mesra dengan benda tu, senang hati, suka hati, maka itu alamat istidraj. Jadi ada pun orang-orang yang bertakwa ni, ahli ma'rifat, golongan aulia ni, mereka ni tidak mesra dengan perkara yang aneh tu. Sebab apa? Kerana mesra hati mereka itu dengan kurnia Allah. Maksudnya benda ni berlaku, berlakulah alhamdulillah. Kalau tak berlaku pun tak apa. Hati dia tu tak taruh pergantungan, tak menaruh harapan kepada benda tu. Dengan erti hati tak paut dengan benda tu. Kerana hatinya itu berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dikurniakan, dia bersyukur alhamdulillah. Sekiranya tidak diberi, tidak mengapa. Tapi kalau kita nampak ada tanda dia mesra benda tu, dia senang hati, dia suka, tak ada rasa sedih, itu alamat. Antara alamat bila berlaku, kemungkinan besar dia adalah tipu daya. Baik, yang keempat, alamat lain, al-iftikhar. Al-iftikhar, maksud al-iftikhar ni iaitu merasa bangga dengan kejadian aneh yang berlaku padanya tu. Dia rasa bangga, dia rasa tinggi kedudukan, rasa mulia. Iaitu dengan arti apabila berlaku perkara-perkara aneh, berlaku perkara pelik yang luar biasa ni, dia akan berbangga-bangga dengan benda tu. Bahkan dia suka sekiranya benda ni tersebar dan diketahui oleh orang ramai. Bahkan setengahnya tu pula suruh orang tolong menyebarkan, minta supaya tolong cerita ke orang. Secara langsung ke secara tak langsung tak kisah. Tapi tindakan dia tu seolahnya suruh orang supaya sebar berita ni ke orang ramai supaya orang tahu. Itu iftikhar. Dia rasa bangga dengan kejadian aneh tu. Berasa mulia diri dengan kejadian aneh dan dia nak supaya orang tahu, dia suka. Dia rasa bangga bila orang tahu. Dia rasa mulia dengannya. Sekiranya kita mendapati ada riak-riak ni, tanda-tanda ni, tanda-tanda dia rasa bangga dengan apa yang dinyatakan Allah pada diri dia, bahkan dia suka kalau orang dengar, orang tahu. Kemudian dia ni suka supaya benda ni tersebar. Sekiranya berlaku kepada seseorang perkara aneh ni dan kita nampak riak ni, tanda-tanda ni, itu alamat tipu daya.
Dan dia suka menunjuk-nunjukkan. Sekiranya dia dikurniakan Allah satu kebolehan, kelebihan luar biasa ni, dia suka pamerkan dia, tunjuk-tunjukkan. Jadi mana-mana yang ada sikap dan sifat menunjuk-nunjukkan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia tu, itulah alamat tipu daya. Istidraj. Adapun orang ahli taqwa ni, ahli ma'rifat, para awliya ni, mereka ni suka menyembunyikannya. Tapi orang tahu juga, sampai masanya tersebar cerita tu, orang tahu, tapi dia sendiri dia suka menyembunyikannya. Kau boleh susuk, dia susuk. Tapi takdir Allah. Sebab tu nama dah keramat, kemuliaan. Bila sampai masa Allah Ta'ala zahirkan benda tu. Sekalipun tuang tu sendiri, kalau dia mampu, dia cuba nak tutup benda tu supaya jangan orang tengok. Jadi sekiranya ada tanda orang ni rasa bangga dengan dia, rasa mulia, kemudian dia suka benda ni tersebar dan menzahirkannya, menunjuk-nunjukkannya, itu alamat tipu daya. Jadi sebaliknya tu, suka menyembunyikannya, itu tanda kesolehan, tanda ketakwaan, tanda aulia. Kemudian yang terakhir, antara alamat yang disebut oleh alim ulama ni, iaitu ihtiqar al-ghair, memperendahkan, memperkecil-kecilkan hak orang lain. Kalau kita nampak tanda-tanda ni, riak-riak ni, tak kira lah sama ada dia ni menunjukkan alamat-alamat kesolehan ke, alamat-alamat ketakwaan ke, dari segi pakaiannya, dengan serbannya, jubahnya, dengan sebehnya dan sebagainya, itu bukan ukuran. Ada tak tanda ni? Tanda-tanda di ihtiqar al-ghair, dia perendah orang lain, dia perkecil orang. Dia rasa apa-apa yang berlaku pada dia inilah yang lebih banding dengan apa-apa yang berlaku pada orang lain. Yang berlaku pada orang tu dipandang sebelah mata je, atau dianggap semacam je, sama ada dipandang sebelah matanya ataupun dinilai dengan nilaian yang negatif. Semuanya negatif. Hanya hak berlaku pada dia saja, hak betulnya, hak sahihnya. Yang lain pada dia tu dianggap rendah, dianggap negatif dan macam-macam. Maka sekiranya kita nampak ada riak-riak ini pada orang yang berlaku hal-hal yang demikian itu, yakinilah itu alamat tipu daya. Alamat tipu daya. Istidraj. Sebab tu kalau kita tengok kisah awliya dulu, mereka ni cuba sembunyikan apa yang berlaku. Bishr al-Hafi. Kalau kita baca sejarah para awliya, tidak semua awliya sejak dari kecil nampak juruh molek, comel, kemudian tanda-tanda kecil nampak dah juruh tu, kemudian jadi awliya. Tidak semua awliya macam tu. Ada setengah mereka itu zaman mudanya tu, kalau kita bahasa kita hari ni, dajjal lah, dajjal. Perangai dajjal, maksudnya perangai uduh. Orang-orang yang terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang, yang ditegah, bergelumang dengan kejahatan. Tapi bila sampai masa dengan kurnia Allah, dengan sebab-sebab tertentu, dengan rahmat Allah, dia sedar taubat. Sebahagian mereka tu ada yang diangkat menjadi awliya yang salihin. Maka saya nak sebut kisah salah seorang ni. Antaranya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ni pernah satu ketika dia ada berjanji dengan seseorang nak pergi jumpa dia. Dia kata dia nak mari datang selepas sembahyang, lepas solat. Jadi seseorang ni dengan khadam dia ni tunggulah. Tunggu Bishr al-Hafi ni, sebab kawan ni kata nak mari lepas sembahyang. Tunggu lepas sembahyang, tak mari. Masuk waktu selanjutnya, tunggu lagi, tak mari juga. Beberapa waktu. Sehingga si khadam ni timbul buruk sangka. Dia kata, sebab dua orang soleh belaka ni. Janji nak mari ni orang soleh, ahli taqwa, orang yang dijanjikan untuk dijaga pun orang taqwa juga. Ahli makrifat belaka ni. Yang mudah-mudahan awliya semua ini. Jadi khadam dia ni, ataupun orang yang khidmah kepada guru ni, tunggulah orang ni. Tunggu dak mari. Tadi kapan nak mari pas sembahyang. Jadi kadang kita ni terlepas pandang dia juga. Jadi timbullah gerak dalam hati dia, dia kata,
Tok Wali Guan gini janji tak betul ni kata. Kapan nak mari lepas sembahyang, kita tunggu tak mari-mari. Bila sampai waktu malam Isyak, lepas Isyak baru mari. Dia mari ke mana? Dia mari, saya kurang pasti waktu Isyak, saya rasa Isyak lah. Tapi salah satu waktu tu lah dia mari. Dia mari ni tempat guru duduk ni seberang sungai. Ada jambatan. Tapi orang ni mari dah ikut jambatan yang ada tu. Dia lalu ikut tak ada jambatan tu. Lalu guna jalan atas air. Jadi khadam guru ni tengok, nampak. Dan dia nampak orang ni rupa-rupanya orang yang disangka sebagai benda sifat wuduh ni, mungkin janji dan sebagainya, silap orang. Bila dia nampak orang ni rupanya jalan atas air, mari jumpa, mari ke tempat itu. Dia pun minta maaf. Silap sangka. Silap sangka dan silap faham. Silap faham ke mana? Memang betul dia kata nak mari lepas semayang, tapi tak kabur semayang mana-mana. Dia tak kabur semayang mana-mana. Nanti aku mari lepas semayang. Semayang Zuhur pun ya, semayang Asar pun ya, Maghrib pun ya, Isyak pun ya. Jadi kita ni kadang-kadang bila hati perut tak bercomel sikit, cepat mari situ tu. Padahal kawan ni khabar betul tu. Aku nak mari lepas semayang. Aku tak khabar nak mari semayang mana-mana. Jadi dia sedar, dia tersilap sangka. Oh, aku silap. Sangka buruk bila aku nampak. Oh, tak nak beri kelebihan ke dia. Dia pun jumpa minta maaf kepada orang berkenaan. Tapi saya nak khabarnya bukan bahagian tu ni, bahagian ni. Bishr al-Hafi ni, bila dia tahu orang tengok dia ni, sebab dia cari jalan orang tak nampak tu supaya orang tak tengok. Tapi ada orang nampak tu. Nampak dia ni. Jadi dia kata, minta maaf kerana dia buruk sangka gini-gini. Bishr pun perasan. Berarti mau tengok dia lah, mau tengok. Dia kata apa? Dia kata, dia tanya, mu tengoklah kalau gitu tadi. Ya kata, ya aku tengok dia. Dia pesan apa? Mu jangan cerita ke orang. Itu pesan dia. Mu jangan cerita ke orang. Itu sikap aulia. Itu sikapnya. Dia tak nak supaya dizahirkan, ditunjuk-tunjukkan, diwar-warkan. Itu bukan sikap dia. Tapi Allah Ta'ala ni bila sampai masa tetap menentukan orang tahu. Kerana kerja memuliakan ni kerja Allah. Tapi tuang tu sendiri, dan itulah kehambaan dirinya ditambah benda tu. Dan itulah panduan tasawufnya. Tapi sampai masa tetap diketahui, tersebar cerita ni, tertulis dalam kitab, masyhur sampai hari ni. Tapi tuang tu sendiri pesan, mu jangan cerita ke orang. Selagi aku ada. Setengah tu dia kait, selagi aku ada. Lepas aku tak ada, tak apalah nak cerita. Tapi sampai masa, ialah dizahirkan juga. Itu sikap aulia. Contoh nak beritahu sikap orang yang betul-betul luruh dalam perjalanan ni. Luruh, tulus dan lurus perjalanannya. Tapi kalau ada alamat riak-riak yang saya khabar tadi tu, zonnya tinggi bahawa yang berlaku itu tipu daya. Istidraj. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindung jauh kita daripada sifat-sifat yang buruk ini, alamat-alamat yang buruk ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ni ditetapkan Allah lurus dan tulus perjalanannya. Baik, kata penghurai kalam hikmat ini, hakikat kekeramatan, yakni keistimewaan itu ialah istiqamah. Keramat sebenar ni yang dikenaki dalam tasawuf ni adalah istiqamah. Itu sebenarnya dalam ajaran tasawuf ni yang dikehendaki, dan kalau siapa yang dapat, memang itulah sebenarnya karamah, iaitu istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah ni artinya tetap, teguh, zahir dan batin. Zahir itu teguh ke mana? Teguh amalan soleh dia tu. Kewajipan-kewajipan agama terlaksana dengan baik, bertahun-tahun sampai ke mati terlaksana dengan baik. Amalan-amalan sunat yang lain, amalan-amalan kebaikan lain dilaksanakan berlarut-larutan.
akhlak baiknya itu, sifat baiknya itu berpanjangan dimiliki, disifat, menjadi sifat bagi dirinya. Kemudian makrifat tauhidnya, kefahaman dia tentang Allah, tentang tauhid, dan kedalaman serta kehalusan cita rasa makrifatnya itu berkekalan. Berkekalan dengan arti keyakinannya itu, kefahaman dia itu, makrifat hatinya itu sentiasa teguh tertanam dalam hatinya. Itu yang dikatakan istiqamah zahir dan batin. Itulah keramat. Dan itulah yang lebih besar. Dengan arti tasawuf ni mengajar kita, carilah untuk mendapat kekeramatan dalam bentuk ni. Adapun kekeramatan dalam bentuk perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang luar biasa, yang pelik-pelik itu jangan jadikan tumpuan. Kalau dikurniakan Allah, alhamdulillah. Kalau tidak berlaku pun jangan kecil hati. Jangan rasa sedih, jangan rasa itu dan rasa ini. Kerana itu bukan menjadi tuntutan utama. Utamanya istiqamah. Usahakan untuk mengistiqamahkan keyakinan batin kita terhadap Allah, makrifat hati kita, amalan soleh kita, akhlak kita, nak dikekalkan. Sesiapa yang dikurniakan Allah istiqamah dalam perkara ini, sebenarnya itulah keramat. Sebab apa? Dok ramai hak boleh gini. Hak boleh gini ni dok ramai. Yang tetap istiqamah, khusyuk hatinya, yakin hatinya tu, berlarut-larutan tu, bahkan bertambah-tambah lagi tu. Berapa ramai yang gitu? Kita ni turun naik. Sekali mari, sekali hilang. Tak apalah, itu baik dah. Daripada tak ada sekepeng. Ada sikit kadang-kadang mari khusyuk, kadang-kadang hilang, kadang-kadang kuat khusyuk kita, kadang-kadang lemah khusyuk kita, kadang-kadang terasa hati kita tersedar, kuat tersedar, tersentuh dengan ingatan kita terhadap Allah dan nasihat-nasihat. Kadang-kadang rasa kerah kejung, tak kira lah turun naik. Biasa. Itu lumrah hidup kita. Tapi bila diistiqamahkan, itu jarang. Itu kewalian. Dan kesempurnaan istiqamah itu ialah sungguh-sungguhnya iman. Yani teguhnya keyakinan. Iman dan tauhidnya teguh. Tak bergoncang. Baik, itu satu. Keteguhan iman, keteguhan makrifat hatinya itu terhadap Allah. Pergatunan hati, pautan hati tidak akan terpaut pada yang lain. Hanya kepada Allah. Meneguh ke dalam hatinya. Itu istiqamah imannya. Baik, yang kedua, dan mengikuti benar apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iaitu keinginan yang kuat untuk mengikuti Nabi pada apa yang diajarkannya itu. Jadi hatinya kuat, keinginan dia itu untuk cuba untuk mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi, zahir dan batin tu. Zahir itu akhlak, zahir dia itu amalannya yang diperintahkan, batin dia itu akhlak Nabi tu. Jadi dia ni ada keinginan yang kuat, bahkan kemampuan yang tinggi dalam mengikuti benda ni, sunnah Nabi ni, keinginan tu. Sekiranya keinginan itu dan keadaan itu istiqamah dan tetap, itulah keramat. Jadi pada dasarnya istiqamah itu pertama sekali istiqamah iman dia tu, keyakinan dia tu. Yang kedua istiqamah amal, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ni banyaklah. Jangan tengok kayu sugi saja. Kita bila kita tengok orang tak pakai kayu sugi dah ikut sunnah lalu. Kayu sugi itu salah satu. Sembahyang, puasa, semua tu sunnah belaka tu. Zakat, buat baik, tolong orang, berbaik-baik dengan jiran, dengan kaum kerabat, keluarga dan sebagainya, bersedekah, semua tu sunnah Nabi. Jadi kita hari ini kadang-kadang istilah sunnah tu disempitkan sikit. Sunnah tu bawa kayu sugi, bagus. Saya tak kata nampak tak bagus, jangan kata tak bagus pula. Tapi orang kita kalau tak buat tu yang tak ikut sunnah. Tak ikut sunnah bahagian tu. Tapi kita kena faham sunnah ni segala apa yang diajar oleh Nabi tu. Kewajipan agamanya, perintah agamanya. Yang ikut itu ikut sunnah lah.
Cuma ada sunnah-sunnah yang cabang-cabang tadi tu dengan kayu suginya, dengan apa ni serbangnya. Jangan kita tengok dak pakai serbang kata dia dah ikut sunnah pula. Maksudnya mungkin bahagian tu dia dah ikut tapi hak lain-lain tu dia banyak lagi dia ikut. Jadi kita kena faham. Saya sengaja sebut ni sebab hari ni timbul kefahaman yang disempitkan. Dia tak tengok dah hak asas-asas ni sembahyang puasa tu sebagai itulah sunnah yang paling utamanya. Jadi yang ikut sunnah ni yang buat perkara-perkara itu tu, kewajipan agamanya. Yang wajib dan yang sunat dan sebagainya. Itu sunnah diikutinya. Istiqamah dalam mengikuti semua itu, itulah kekeramatan yang kita nak yang diajar dalam tasawuf. Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ni guru kepada Syekh Ibn Atha', pengarang kepada kitab Al-Hikam. Baik, beliau berkata, bukannya kebesaran itu bagi orang yang terlipat baginya dunia ini, sehingga dalam satu detik ia telah sampai ke Mekah dan lain-lain negeri. Tetapi kebesaran itu ialah orang yang dilipatkan baginya sifat-sifat hawa nafsunya sehingga ia langsung di sisi Tuhannya. Apa artinya? Baik, Abul Abbas Al-Mursi ni dia kata keramat ni, kebesaran kemuliaan yang Allah Ta'ala beri ni bukanlah dengan erti dilipatkan bumi ni. Dah benda masuk lipat bumi. Lipat bumi ni istilah orang Arab, toyul ardi. Lipat bumi ni bukan bererti kapung tu tenggelam. Bukan bererti begitu. Ini perkataan yang digunakan pakai oleh ulama tasawuf nak menyatakan sejenis keramat. Apa benda keramat ni? Keramat jarak yang jauh tu jadi dekat pada orang tu. Perjalanan jauh yang ditempuh tiba-tiba sekejap aja dia boleh pergi. Jadi ini merupakan sebahagian daripada kekeramatan yang berlaku kepada golongan aulia. Itu panggil lipat bumi. Bukan berarti bumi itu berlipat ataupun tergelam separuh. Kita ni Kuala Terengganu, Kuala Berang, tiba-tiba lipat bumi tergelam Bukit Bayung tu. Tiba-tiba bandar ni bukan Kuala Berang selalu, bukan bahasa itu. Jadi maksud dia tu, contohnya kita ni nak pergi Kuala Berang, roliknya makan masa setengah jam lah. Tapi tiba-tiba ada seorang tu, kita jumpa bandar, sekali dengan kita pukul 9:30 kita sampai Kuala Berang, dia ada dah. Padahal kita naik kereta, dia naik basikal je. Itu dia. Jadi itu maksud lipat bumi. Allah Ta'ala pendekkan jarak, pendekkan masa sebagai satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri. Dan ini berlaku. Kisah-kisah seperti ini banyak berlaku di kalangan awliya dan salihin. Dan tertulis dalam kitab-kitab mereka. Cuma sementara saya ingat ni ada setengah orang ini cara berfikir yang banyak cenderung kepada kebendaan lah. Dia cuba nak menafikan kisah-kisah yang berlaku ni. Kisah-kisah lipat bumi, keramat ni. Dia kata ni dongeng. Ataupun dekat-dekat nak jadi dongeng. Kalau duduk dongeng pun. Dan orang-orang yang sebut tentang kisah-kisah ni dia anggap sebagai duk main dengan angang-angang je. Ada juga bahasa itu. Ulama Usuluddin membahaskan perkara ni. Bab karamah auliyah ni dibahaskan dalam kitab Usuluddin. Dan mereka itu mengesahkan berlakunya kejadian keramat. Kalaulah benda ni dongeng, khayalan, ulama-ulama besar tak akan bahas tajuk ni, tak akan bahas. Jadi bab keramat ni bukan ulama tasawuf saja bahas, Usuluddin pun bahas ni, ulama Usuluddin ni. Ada dak benda ni. Sekalipun dalam sejarah pemikiran umat Islam ini memang ada segolongan orang yang menafikan keramat ni. Ini barangkali orang yang sikap macam tadi tu termasuk kelompok tadilah. Siapa dia mereka ni? Mu'tazilah, rationalist, orang yang merajakan akal, orang yang materialistik ni duduk depan. Kebendaan dia duduk depan. Akal dia tu terikat dengan benda tu. Sehingga hal-hal ghaibiyah ni dia anggap capunga khoya. Ni. Yang berfikiran seperti itu, mereka ini kalau sejarah dulu kelompok rationalist ataupun disebut sebagai Mu'tazilah.
Dan memang mereka menolak berlakunya keramat ni. Mereka kata tak ada. Tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengisbatkannya. Dari segi usuluddinnya. Berlaku keramat awliya ni. Apatah lagi mukjizat. Sebenarnya keramat ni anak kepada mukjizat. Cabang mukjizat. Cabang dia. Sekiranya mukjizat itu, bila mukjizat ni berlaku pada para nabi dan rasul sebagai tanda kenabian dan kerasulan mereka tu, maka perkara ini juga berlaku kepada awliya sebagai tanda ataupun kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada golongan awliya, para wali. Jadi hari ini kita kena sedar sikit ni, aliran pemikiran ni cuba masuk ni, cuba menanamkan kita. Pertama sekali, cuba dinafikan. Dia kata kisah ni kisah khayal, kisah dongeng, usturah dan macam-macam. Ia main kot tu dulu, main kisah dongeng khayal. Supaya apa? Dan orang-orang yang banyak menyebut kisah-kisah ni ataupun ada menyebut tentang kisah ni, dia anggap bermain dalam mimpi lah, benda tak ada kenyataan. Ini jaga-jaga. Ni dia korek daripada bawah dulu. Akhir sekali dia akan pergi, orang akan ragu tentang mukjizat. Percayalah. Akhir sekali dia akan pergi ke mukjizat. Dan hari ini sudah ada usaha-usaha tu. Sudah ada tafsiran-tafsiran yang cuba menafsirkan bahawa perkara-perkara aneh yang berlaku, yang sabit nasnya itu ditakwil dengan benda-benda yang masuk akal. Contohnya guna, kita baca dalam suratul Fil bahawa memang tentera-tentera bergajah Abraha tu dimusnahkan dengan burung ababil, dengan batu. Dan itu dinaskan secara soreh, secara direct, jelas, nyata dan jelas. Sahih pun sahih lah, kerana tarikh Al-Quran tu mutawatir. Soreh cerita dia tu jelas dan direct, tak selindung-selindung. Tapi kelompok rasionalis ni bila dia main cerita-cerita mula tanang, ini dongeng, itu dongeng dan sebagainya, cerita karut dan sebagainya, mula membabitkan kisah-kisah ni. Dia cuba tafsir bahawa tentera Abraha ni mati bukan kerana burung ababil dengan batu tu, tapi kena nyakit kusta, benda yang dia rasa masuk akal. Masuk akal. Ini jaga-jaga. Dia mula dengan okey-okey dulu. Dia nak bakar rumah, dia nak bakar rumah dulu, dia bakar kertas dulu, bakar keluar. Akhir kali dengan rumah-rumah habis bakar. Ni jaga aliran pemikiran ni. Mu'tazilah moden ni, kena jaga-jaga. Jadi kita terima kejadian yang aneh luar biasa ni kerana benda tu pertama sekali berlaku, diriwayatkan, disebut dalam kitab-kitab aulia, dalam kitab-kitab manaqib, kitab-kitab apa ni yang menyebut tentang kisah-kisah aulia, manaqib dan sebagainya, tabaqat dan macam-macam lagi. Yang kedua, kejadian-kejadian seperti ini disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Benda tu disebut. Tapi saya beritahu tu mukaddimah golongan hari ni, cuba nak cairkan benda tu sehingga akhir sekali orang anggap benda luar biasa ni pelik-pelik sikit. Dongeng, kekek dongeng. Akhir sekali kisah-kisah pelik dalam Al-Quran tu, Nabi Musa katak tukar terbelah laut tu, nanti ditafsir apa pun kita tak tahulah akan datang. Barangkali tukar tu jadi perahu ke mana ke tak tahulah. Ini jaga-jaga. Tapi oleh kerana sudah masuknya waktu insya', kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah huraian terhadap perkara ini kita akan sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.